Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Dasar Pembangunan Luar Bandar dan bagaimana dasar ini boleh dicapai bagi membantu pemodenan masyarakat Melayu. Proses pembangunan masyarakat luar bandar telah bermula sejak negara memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957 lagi. Pada masa itu, taraf ekonomi dan pencapaian masyarakat luar bandar amatlah rendah berbanding masyarakat di bandar. Lantaran itu, pihak kerajaan telah melancarkan pelbagai bentuk program pembangunan khususnya untuk penduduk luar bandar. Dasar Pembangunan Luar Bandar 2030 telah dilancarkan dengan merumuskan wawasan luar bandar yang sejahtera, inklusif, mampan dan holistik sebagai satu agenda utama dalam proses pembangunan masyarakat luar bandar di Malaysia menjelang tahun 2030. Menerusi 10 penyataan umum, 33 penyataan dasar dan 88 strategi yang akan dilaksanakan sehingga 2030, Dasar Pembangunan Luar Bandar merupakan tindakan kerajaan untuk menghadapi cabaran yang akan berlaku di kawasan luar bandar bagi mencapai visi luar bandar sejahtera. Sekarang saya akan menjelaskan tentang matlamat DPLB. Yang pertama, DPLB menyediakan kerangka hala tuju secara umum dan strategi pembangunan secara menyeluruh selari dengan matlamat pembangunan mampan 2030. Yang kedua, dasar ini meliputi keutamaan dan penekanan baharu yang telah dikenal pasti dalam KSP, RMK ke-11 dan PHPLB 2018-2023. Kemudian, DPLB juga bermatlamat untuk membincangkan isu-isu semasa luar bandar di Malaysia dan penambahbaikan serta cadangan bagi mencapai matlamat mengikut teras. Objektif DPLB ialah merangka kesinambungan pembangunan luar bandar yang sejahtera, inklusif dan mampan. Yang kedua ialah menjadikan luar bandar menarik dan kondusif sebagai tempat tinggal, bekerja dan membuat kolaborasi hingga dapat meningkatkan migrasi dari bandar ke luar bandar. Yang ketiga ialah meningkatkan pelibatan aktif masyarakat luar bandar dalam arus pembangunan berlana. Yang keempat, merapatkan jurang ketidakseimbangan pembangunan antara bandar, luar bandar dan juga wilayah. Yang kelima ialah meningkatkan kesiapsiagaan penduduk luar bandar bagi menghadapi cabaran IR dan persekitaran global yang semakin mencabar. Seterusnya berkenaan dengan teras aspirasi DPLB yang mempunyai 10 teras aspirasi yang menyokong ke arah pencapaian visi dan misi DPLB. Yang pertama ialah ekonomi berdaya saing dan mampan. Peningkatan nilai tambah pada sumber tempatan bagi bencana kekayaan, keusahawan dan peluang pekerjaan telah menyokong kepelbagaian ekonomi dan menggunakan unikan produk setempat untuk menggalakkan pelaburan swasta, mengerempukan ekonomi dan aktiviti ekonomi pelbagai fungsi. Yang kedua ialah keusahawanan pemacu pembangunan ekonomi. Keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama telah mewujudkan situasi yang kondusif untuk melahirkan usahawan dan perusahaan komuniti luar bandar serta membantu kejayaan perusahaan yang dilaksanakan. Teras ketiga ialah modal insan berkualiti. Pembangunan modal insan adalah satu permulaan yang penting dalam pembangunan negara. Dengan memantapkan sistem pendidikan, negara dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. Modal insan akan terus diperkukuh bersama pembangunan ekonomi dan fizikal supaya dapat mencapai misi pembangunan yang sejahtera, berdaya tahan dan berinformasi. Keempat ialah prasarana lengkap dan canggih. Prasarana secara umumnya merujuk kepada kemudahan dan perkhidmatan asas yang perlu bagi tujuan pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Penyediaan prasarana dan kemudahan asas yang lengkap serta utiliti yang mencukupi di kawasan luar bandar adalah menjadi keutamaan pihak kerajaan. Ini penting supaya masyarakat luar bandar tidak ketinggalan dalam arus kemajuan kehidupan yang serba modern. Teras prasarana ini adalah bertujuan untuk menyediakan prasarana luar bandar yang berkualiti bagi menyokong pembangunan ekonomi serta mewujudkan persekitaran kehidupan yang menarik dan kondusif sebagai tempat tinggal, bekerja, melabur dan destinasi pelancongan. Hingga ialah dunia. Teras ini memberi penekanan kepada pembangunan belia di luar bandar selaras dengan aspirasi DPLB. Ia dirangka dengan mengambil kira dasar pembangunan belia negara DPBN 1997 dan dasar belia Malaysia DBM 2015 yang menekankan kepada pemantapan peribadi belia yang bersepadu sebagai penggerak kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa, agama dan negara. Pelan Induk Transformasi Luar Bandar KPLB 2016 turut menyokong pembangunan belia luar bandar melalui penyediaan kemudahan dan peluang pekerjaan. Teras ke-6, wanita. Teras ini memberi penekanan kepada pelibatan wanita di luar bandar dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Teras ke-7, kehidupan luar bandar yang sejahtera. Teras ini penting bagi melahir dan membangunkan masyarakat luar bandar yang hidup sejahtera menjelang tahun 2030. Teras ke-8, sistem penyampaian dan tadbir urus. Dasar ini menekankan kepada sistem tadbir urus luar bandar yang berintegriti, cekap dan berkesan di semua peringkat, iaitu di peringkat persekutuan, negeri, daerah dan juga kampung. Teras ke-9,
biodiversiti dan alam sekitar. Teras ini digubal untuk mewujudkan keseimbangan antara keindahan alam semula jadi dan pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat luar bandar yang inklusif. Teras yang ke-10, perumahan, pembangunan wilayah dan penempatan desa. Pembangunan wilayah yang bersepadu dan saling melengkapi penting bagi mengurangkan jurang kualiti hidup antara kawasan bandar dan luar bandar. Saya akan menguraikan bagaimana dasar pembangunan luar bandar boleh dicapai dan dapat membantu pemodenan dan perubahan masyarakat Melayu. Dasar pembangunan luar bandar sebuah aspirasi pemodenan serta perubahan terhadap masyarakat di luar bandar. Gagasan visi luar bandar sejahtera melahirkan masyarakat luar bandar yang sejahtera merangkumi aspek hidup berteraskan sosial, ekonomi, budaya dan persekitaran. Ia memastikan pembangunan yang mampan dan berimbang serta melengkapi dari sudut sosial ekonomi dengan alam sekitar. Terdapat 6 teras dilihat berkait rapat dengan masyarakat Melayu luar bandar dilihat sebagai langkah membantu pemodenan dan perubahan masyarakat orang Melayu. Berikut merupakan perincian teras-teras yang membantu pemodenan dan perubahan masyarakat Melayu melalui dasar pembangunan luar bandar. Teras 1 ialah membawa ekonomi berdaya saing dan mampan. Teras ini mempelopori aktiviti ekonomi luar bandar yang transformatif seperti pelibatan PKS. Langkah memperkasa aktiviti ekonomi luar bandar agar berdaya saing dan berimpak tinggi. Pemengkasan ekonomi melalui PKS dilihat proaktif membawa kualiti jenang produk luar bandar lebih besar. Teras 2 ialah menggagaskan keusahawanan pemacu pembangunan ekonomi iaitu menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan masyarakat luar bandar. Keusahawanan prospek kerjaya yang membawa masyarakat Melayu ke arah lebih berjaya. Langkahnya memantapkan modul keusahawanan dalam kurikulum, latihan dan membudayakan keusahawanan dalam kalangan masyarakat. Misalnya, pihak kementerian meluaskan prospek keusahawanan luar bandar menerusi Desa Mall, membantu memasarkan produk secara dalam talian melalui platform e-dagang. Teras 3 ialah meningkatkan modal insan berkualiti, pelaksanaan pembangunan modal insan luar bandar yang komprehensif seperti memperkasakan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran insaniah serta teknikal. Langkah pembangunan kapasiti yang inklusif, fleksibel dan berorientasikan ke pulau setempat mampu meningkatkan peluang latihan kemahiran kepada pelajar yang tercicir. Pembangunan memberikan kemudahan untuk menerima akses perkhidmatan seperti pendidikan ke arah melahirkan insan berpelajaran. Teras 4 ialah memantapkan prasarana yang lengkap dan canggih, prasarana yang lengkap, akses telekomunikasi dan jalur lebar dengan kadar berpatutan di luar bandar serta penyediaan pengangkutan awam luar bandar yang efisien dan mampan membantu proses pemodenan serta perubahan gaya hidup. Pemantapan prasarana canggih memberi kesedaran untuk bersedia ke arah pemodenan yang memberi manfaat. Teras 5 ialah membawa keunggulan generasi belia luar bandar. Langkah menyediakan pendidikan kemahiran yang inklusif dan bersesuaian dengan keperluan revolusi industri keempat akan melahirkan generasi belia yang berwatak unggul. Langkah melahirkan generasi belia menikmati pendapatan yang berterusan melalui bidang keusahawanan perlu diperkasakan. Langkah seterusnya memantapkan generasi belia yang mempunyai semangat patriotisme, berketerampilan, bersasiah tinggi dan terlibat dalam kepimpinan luar bandar. Menyemarakkan program pembangunan jati diri yang dilihat mampu melahirkan belia berkualiti. Teras yang terakhir iaitu teras 6 ialah membawa wanita luar bandar yang progresif. Langkahnya ialah meningkatkan peluang pelibatan wanita dalam sektor ekonomi dan keusahawanan, memberi peluang kepada mereka untuk mengoptimalkan kapasiti kemahiran mereka untuk menjumbang tenaga dalam sektor keusahawanan. Langkah pemantapan hikmat sistem sokongan bagi wanita luar bandar dalam aspek pelindungan sosial dan kesedaran kesihatan serta aksesnya turut diperkasakan. Pemangkasan kepimpinan wanita luar bandar dalam proses pembuatan keputusan harus dititik beratkan. Pembangunan luar bandar dapat dikecapi dengan cara mengurangkan jurang ekonomi antara bandar dan luar bandar. Kebaikan dasar ini adalah dapat meningkatkan ketersampaian komuniti luar bandar supaya pendapatan yang lebih baik, terutamanya dalam industri kecil sederhana dan kraf tangan. Hal ini dapat direalisasikan di bawah hala tuju pembangunan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan pada Rancangan Malaysia ke-11, iaitu dapat menyediakan program bimbingan dan akses komunikasi terutamanya kepada pembekal atau boleh memasarkannya kepada dunia luar. Seterusnya, dasar pembangunan ini akan membantu menambah baik sistem bagi masyarakat kerana ini merupakan aspek yang sangat penting agar masyarakat tidak buta ICT. Selain itu, dasar ini dapat memperbaiki tahap kualiti hidup populasi luar bandar. Permasalahan kesukaran akses pengangkutan, kemudahan seperti kedai-kedai domestik, kawasan perniagaan, klinik kesihatan, kemudahan di sekolah yang terhad sememangnya amat menyusahkan masyarakat. Menurut dokumen rancangan Malaysia yang ke-12, RMK 12 yang diterbitkan Unit Perancangan Ekonomi (EPU), keutamaan akan diberikan kepada bidang tumpuan yang tersenarai. Hal ini termasuklah dalam sektor pengangkutan, kesihatan dan kemudahan infrastruktur dan lain-lain. Kesimpulannya, tindakan kerajaan mengubah dasar pembangunan luar bandar adalah untuk meningkatkan kualiti dan pendapatan penduduk luar bandar seiring dengan kemajuan negara di kawasan bandar. Secara umumnya, pembangunan luar bandar amat penting agar masyarakat luar bandar tidak terpinggir dan ketinggalan dengan kehidupan masyarakat bandar. Hal ini demikian penting untuk menjamin masa depan generasi penduduk luar bandar. Dasar pembangunan luar bandar ini diharapkan menjadi pemantik kepada pencapaian pembangunan fizikal yang menyeluruh kepada masyarakat dan negara yang menuju ke arah negara maju 2030. Justru 10 teras aspirasi telah digubal bagi mencapai hasrat besar kerajaan menjadikan kawasan luar bandar berdaya saing dan maju pada masa yang akan datang.
Dasar yang diperkenalkan ini akan menyebabkan berlakunya perubahan dan pemodenan ke atas masyarakat Melayu luar bandar.